Okey, Assalamualaikum. Okey, hari ni saya akan buat sharing. Bukan mengajar, sharing je. So, saya akan buat sharing berkaitan dengan TradingView. Ini sebagaimana yang diminta oleh Cikgu Fauzan lah. Cikgu Fauzan minta saya ajar berkaitan TradingView pada student semualah, student akademi. Mungkin ada ramai yang di kalangan yang ramai-ramai ni mungkin ada di kalangan anda memang dah biasa dengan TradingView apa semualah, tapi kita anggap semua orang belum tahu lagi lah macam tu lah, sebab kita nak bagi ruang, kita nak bagi peluang kepada student-student yang langsung tak pernah trade lagi. Dan tujuan kita buat ni supaya diorang dapat belajar jugalah. So mana yang dah lama trade tu apa semua tu, anggaplah ini untuk refresh balik macam tu sajalah, ya. Okey, so untuk kita trade lah, apa yang kita perlukan adalah, yang pertama sekali adalah platform lah. Ada macam-macam platform lah yang kita boleh guna. Antaranya Saxo, Taxiwork, banyak lagi lah. Lepas tu scanner pun penting juga. Scanner macam Finviz, Market Chameleon, TradingView pun sebenarnya salah satu lah. Benzinga, Investing.com, banyak lagi yang ada scanner yang power lah untuk kita guna lah. Cuma tahu dengan tak tahu je cara guna. Dia masing-masing ada dia punya ni, dia ada kelebihan dia, ada kelemahan dia, macam tu lah. Lepas tu technical analysis. So biasanya TradingView ni kita memang gunakan dia untuk ni lah, untuk kita buat charting sikit apa semualah. Tapi sebenarnya untuk strategi yang advanced option ni sebenarnya kita tak akan banyak sangat lah guna technical analysis. Cikgu Fauzan sebenarnya dah buat dia punya step by step dia, dah ada punya macam checklist dia, apa yang kita kena check sebelum kita entry, macam tu lah. Okey, yang keempat, strategi lah. So macam-macam strategi yang ada, jadi kita kena tahulah strategi mana yang kita nak guna untuk stok-stok tertentu dalam keadaan yang tertentu, macam tu. So macam saya cakap tadi lah, kelas hari ni memang kalau orang yang dah lama trade tu, dia tengok memang dia akan bosan lah, sebab dia dah biasa, sebab benda ni memang basic sangat lah. Tapi kita kena meraihkan pelajar-pelajar kita yang baru, supaya mereka pun dapat belajar jugalah benda ni. Okey, tanpa buang masa, saya terus pada platform TradingView. Jadi ni kita punya, ini saya punya TradingView lah. TradingView, jadi saya buka satu yang baru lah, senang. Okay, so ini TradingView. So sekarang tengah Black Friday, so siapa nak subscribe, dia boleh subscribe lah. Dia bagi harga diskaun sikit kan. Untuk masuk ke TradingView ni, korang boleh klik kat sini lah, tradingview.com, macam tu. Lepas tu korang boleh boleh register apa semua. So korang tak payah subscribe pun tak apa, boleh pakai free, tak ada masalah. Kalau korang nak subscribe, dia punya cost dia lebih kurang, kalau ambil yang basic punya lah, yang pro punya tu kan, lebih kurang USD $100 macam tu lah setahun. Kalau ambil Pro Plus, dekat 200, 180, lebih kurang macam tu setahun. Lepas tu kalau ambil yang paling power sekali, premium lah. Premium dalam dekat $300 setahun, macam tu. Dia TradingView ni yang best dia dekat dia punya chart dia lah. Lepas tu dia bagi kita real time, free. Walaupun yang pakai yang free punya, dia akan bagi kita real time. Kecuali kalau kita nak pakai untuk bursa, untuk Malaysia punya bursa, itu korang kena subscribe lainnya. Dia adalah fee, dia ada charge sikit. Kalau kita nak subscribe untuk real time bursa punya, atau stok-stok market-market lain lah dekat sebelah Asia Tenggara, kebanyakan kena subscribe lah. Okey. Kita terus pada kita punya chart. Nanti lambat pula kan. Okay, kita terus pergi pada kita punya chart. Alright. So kita tak nak tengok yang macam ni, kita tengok yang kosong punya. New chart layout. Yes. Okay, so ini kita punya chart layout. So first sekali saya nak tunjuk ni, yang ada 3 line ni. Okay, 3 line ni
dia ada beberapa function yang penting lah, antaranya autosave. Kalau korang klik ni, nanti apa-apa yang korang lukis apa semua dia akan autosave. Lepas 5 minit, pom, dia save terus. Macam tu lah. Lepas tu yang penting lagi dekat sini adalah ni dark color theme. Kalau tengok okey, kalau korang tak tekan ni dia jadi putih lah. Kalau saya tak suka warna putih, saya sepedih biji mata nampak kan. Kalau saya suka warna hitam lah. So macam ni lah So warna hitam. Okey, lepas tu dia ada juga ni. Mana tadi? Language. Language. Ni korang nak bahasa Malaysia pun ada. Bahasa Melayu pak. Bahasa Melayu pun ada. Boleh lah pilih lah apa korang suka. Ni keyboard shortcut pun ada. Keyboard shortcut nanti korang boleh set sendiri keyboard shortcut. Okey, lepas tu yang penting ini ticker. Ini korang boleh pilih apa saja stok. Katakan Microsoft kan. Korang dah hafal lah. Tak apalah ni lama-lama korang tahu lah. Tak kita pergi Microsoft. Nak FB, FB, tekan FB. Meta platform sekarang nama dia. FB. Kalau Nike, NKE. Nike. Macam tu lah. So ini untuk cari stok apa yang korang nak pilih lah. Manually lah Lepas tu ni yang 1M, 5M ni, ini time frame. 1 minit, 5 minit, 15 minit. Ini atas korang lah. Korang nak tak apa-apa. Kalau korang tak nak ni, korang klik sini. Ni yang star ni semua buang. Buang. So tak ada lah. Dia akan jadi macam ni. Tapi kalau saya gunakan 1 minit memang saya pakai, 5 minit memang saya pakai sebab saya ada scaping jugalah 15 minit pakai. Lepas tu 1 hour pun pakai. 4 hour pakai. 1 day dengan 1 week. Okey, ini saya pakai. Jadi saya biar macam ni. So mana-mana korang boleh beli. Ini set up korang punya suka. Macam mana korang nak buat, suka hati korang. Lepas tu yang ni jenis chart jenis candlestick. Jenis candle. Korang nak yang macam mana? Kalau korang nak jenis baba, nak jenis candle lah. Ni Kenashi. Kalau saya pakai 2 je lah. Candle Kenashi. Kalau saya nak tambah lagi pun mungkin saya akan pakai line lah. Lagi 1 line. Ada masa perlu juga guna line ni, senang nampak Tengok kan. Tapi saya lagi suka ni lah. Saya lagi suka 2 ni lah. 2 ni dah cukup dah. Ni 2 ni. Kenashi dengan candlestick. Ini pun dah best dah. Dia macam Kenashi ni best dia nampak. Dia tak messy sangat. Nampak? Ni kalau korang nak hold satu position tu confident lah. Tengok hijau terus macam ni. Ni kalau macam ni, suka pun. Tengok. Berapa tu? Kan? $30 lah kat sini je. Dia korang cincai Okey, lepas tu ini kita dah cerita tadi. Okey, yang ni yang ni tak payah, ini tak penting sangat. Okey, yang ni FX ni indikator. Korang boleh pilih apa saja indikator. Kau tekan je ni FX ni, lepas tu search lah kau nak apa. Kalau nak EMA lah. EMA. Moving average, exponential. Kalau nak EMA, kalau nak benda lain type je. Apa-apa korang punya ni lah yang korang nak masukkan untuk indikator, masukkan je lah. Ini contoh kan. Ni saya punya Fibo indikator. Ini pun lain gila kat ni. Tak faham nanti Okay, seterusnya yang ni nanti korang explore sendirilah. Apa indikator nak masuk je lah. Tak ada hal. Okay, yang ni untuk fundamental lah. Senang cerita. Kalau kulit ni macam-macam ni, baca lah sendiri total revenue lah apa semua ni macam-macam. Tapi kita tak guna apa ni. Tak guna advanced option, tak tengok sangat pun. Lepas tu yang ni indicator template. Ni korang boleh masukkan korang punya template korang sendiri lah. Katakan korang buat untuk KC ke, untuk set up untuk BOD ke, untuk breakout ke, apa sajalah korang punya set up tu, korang boleh save template. Jadi kalau banyak template kau tak payah pening-pening klik template dah ada set dia untuk BOD apa, untuk BOD 2.0 katakan, untuk BOD 3.0 katakan, macam tu korang punya suka lah macam mana. Okay, yang ni alert, create alert so tunjuk satu contoh simple lah Okay, ni katakan korang ni kan, korang nak masuk, katakan lah korang nak masuk bila dia breakout lah, katakan lah so ni breakout punya line. Dia kasih pucuk lah.
Okey, katakan korang nak buat alert sini, just right click, tekan sini, add alert on horizontal line. Lepas tu, ni macam ni pun dah okey, tak ada masalah. Send email pun boleh. Korang nak tulis apa-apa, tulis lah. By call ke, ataupun embed ke, korang punya suka lah. Tekan create. Dah tekan create ni dah ada dah ni. Kalau candle ni, cross je kita punya line ni, dia akan bagi email kat kita dan dia punya dia akan trigger lah. Dia akan ada bunyi dia lah Okey. Seterusnya ni saya dah cerita tadi kan. Lepas tu ni function dia untuk macam nak replay balik semula lah. Contoh korang tekan sini. Katakan kita nak ambil start daripada sinilah contoh nampak dia dah hilang kan. Jadi kita nak tunjuk balik, tekan ni, nampak? Ni satu candle nampak? Tekan lagi. Nampak? Ni biasa cikgu-cikgu pakai ni. Kalau untuk kita trade apa semua, kita jaranglah guna ni. Cuma nak shock nak tunjuk, tengok apa jadi. Macam itulah Okey, seterusnya. So yang ni saya dah cerita. Okey, ni yang kotak ni apa benda Okey, yang kotak ni untuk layout. Maksudnya kalau korang subscribe TradingView, korang boleh buat macam ni lah. Terpulang atas korang nak pattern macam mana? Macam ni ke? Masuklah. Kalau macam ni biasa saya buat untuk index lah. Katakan sini untuk Nasdaq, ini untuk SPX, ini untuk apa lagi? Russell. Korang punya pasal. Korang letaklah apa-apa benda pun. Ataupun boleh juga untuk time frame yang berbeza. Contohnya macam yang selalu saya buat untuk scalping. Biasa ni saya buat ni 1 minit. Yang ni saya buat 5 minit. Yang ni saya buat 15 minit. Ini untuk scalping lah. Jadi nanti korang tengok lah macam mana gini lah lebih kurang Right. Terbaik. Ni biasa kita pakai Kanashi lah. Tak ada nampak messy sangat. Okay, 15 minit tak apa. 15 minit dah boleh pakai ni lah. Boleh pakai candlestick. Sebab kita dah boleh nampak pattern chart apa semua kan. Okay, seterusnya. Ni apa benda ni? Okay, ini untuk korang save. Katakan korang dah buat ni kan. Nak save kan? Kau klik je ni. Klik ni dia akan save. Save all chart for all symbol and interval on your layout. Tapi kita tadi pun kita dah buat set up. Kita dah set setiap 5 minit. So every 5 minutes dia automatic dia akan save kan untuk korang. So no issue lah, tak ada masalah Okay, ni apa benda ni? Chart properties ni. Okay, chart properties ni untuk korang setting ni lah, korang punya trading view ni. Apa yang ada kat sini ada. Kau boleh trading. Ni paper trade paper trade. Event ni untuk macam earning apa semua. Ni pun simbol ni kau boleh ubah. Macam-macam benda kau boleh buat lah. Tapi tak payah usik sangat pun tak apalah. Cuma ramai orang dia suka ubah ni lah. Dia punya ni background ni. Katakan ni April. Katakan nak ubah background lah Macam ni kan warna hitam. Tapi nampak macam season. Macam tu tak lawa kan. Kau tekan lah sini. Dia katakan nak pakai biru. Biru lah. Yang ni pula katakan nak pakai hitam. Contoh. Macam ni ke. Hitam ni ke kan. Okay. Lepas tu. Tengok apa jadi. Kan dah ada lain sikit tu. Biru kan. Nampak tak lawa Biasa semua lah hitam Ni. Tekan sini tadi. Lepas tu. Tekan ni. Tukarlah colour apa korang nak. Yang ni tukar lagi. Bagi ada 2 colour sikit kan. Okay. Nampak lawa sikit kan. Lepas tu ni. NKE. Macam mana kita nak buat ni. Apa panggil ni watermark. Okay. Cara dia. Klik sini. Cari mana watermark. Ni dia. Watermark dia Okay, kalau kau klik ni hilang lah. Jadi kalau kau nak dia keluar, tekan sini, tekan watermark. Navigation visible mouse over ni. So dapatlah ni. Tengok dia siap bagi tunjuk ni dengan apa time frame lagi. Kita pakai time frame daily daily. So dia tengoklah dia punya ni macam mana. Okay, next. Apa lagi? Kau nak tahu ni publish. Publish ni macam korang nak share korang punya trade idea lah. Untuk community. Dia ada community yang guna TradingView ni. So, siapa-siapa je boleh. Kalau korang publish ni, semua orang pun boleh tengok lah. Senang cerita. Tapi, saya tak pernah guna apa ni. Ngarut dah. Buat apa nak publish apa benda kan. Buat sendiri, tengok sendiri dah lah Okay, next. Seterusnya, yang penting Yang penting. Ni penting, watchlist. Ni watchlist penting Watchlist ni, katakan korang nak buat watchlist baru ni. Tekan ni, setting. Ni kena tahu ni. Tekan setting.
Lepas tu mana tadi? Ni import list ni untuk masuk watchlist. Apa nama tu? One shot banyak-banyak lah. Tapi saya tak ada simpan lah. Tak apalah, ini nanti saya akan tunjuk video macam mana cara untuk masukkan watchlist banyak-banyak one shot. Sebab saya tak ada dia punya tu. Saya tak ada apa nama tu? Senarai stok-stok tu saya tak simpan dekat saya punya laptop yang ni. So tak boleh nak tunjuk. Okay, tak apa. Nanti kita tunjuk kemudian Tapi okay, saya akan tunjuk ni macam mana cara nak ni lah. Nak apa panggil tu? Nak buat watchlist baru. Okay, first kali semula ni kan. Klik ni. Lepas tu ni kat sini nak panah bawah ni kan. Klik sini. Lepas tu create new list. Alright. Lepas tu bubuhlah nama apa-apa. Katakan ketum. Tulis ketum. Lepas tu save. Okay, sekarang dah ada dah kita punya watchlist kita nama ketum. So sekarang belum ada lagi apa-apa stok kan. Katakan korang nak masuk apa? Facebook. Okay, type Facebook. Tekan meta folder sebab dah masuk. Lepas tu apa lagi? Korang nak Apple, contoh Apple. Klik Apple. Macam tu je, senang gila. Korang nak apa lagi? mRNA, Moderna, masuk. Korang nak apa? Shiba, come on. Shiba okay ni, Shiba USDT. Masuk. Macam tu je lah. Senang je. Masuk berapa banyak. Tapi ni manual lah. Nanti kalau korang tengok yang masuk one shot tu, nanti saya akan share satu video tu. Puan Jan dia ada tunjuk cara macam mana cara untuk apa nama tu, untuk masukkan watchlist ke dalam korang punya TradingView. So one shot, bukan satu-satu macam saya buat ni. One shot, terus semua sekali masuk. Macam tu Okay, next. Apa lagi korang nak tahu? Okay, watchlist kita dah cerita. Watchlist ni korang kena selalu update Kena selalu update. Lebih kurang kalau saya tiap-tiap minggu pun ada update lah. Kadang-kadang setiap kali nak trade saya akan update dululah. Maksudnya 1 jam atau 2 jam sebelum kita market buka, saya akan cari dulu stok mana yang agak-agak cun. Saya akan buat satu watchlist, masuk kat situ. Lepas daripada watchlist tu, kita akan filter lagi lah. Filter. Kita mungkin trade antara 1 ke 3 lah. Maksimum 3 lah yang kita akan trade one shot lah. Macam tu. So apa pun depend, tengok korang punya money management korang lah. Kalau duit banyak tak apa, trade banyak pun tak ada hal. Okay, next. Apa lagi? Ni. Jam ni apa ni? Ni kita punya ni lah. Kita punya apa nama tadi tu? Alert. Kalau korang nak buang, bangkah je ni. Ni bangkah je. Nampak? Alert yang korang buat tadi tu, yang tadi line lah apa semua kan. Kalau tak nak, bangkah. Settle masalah. Lepas tu ni ini news tau. Ni news. So macam mana nak guna news apa semua ni? Ni baru ni Snap punya issue drop kau kan. Okay, korang tengok Snap. Apa jadi kat Snap? So, clip Snap. Okay, dah Snap Okay, tengok. Ni lah punca dia. Ni, the Grow Law Firm announce class action on behalf of shareholder. Ada isu berkaitan Snap lah. Law punya isu. Ni dia nak kena saman ke apa tak tahu ni. Tapi maksudnya benda-benda macam ni lah bagi kesan kepada dia punya stok lah, nilai dia punya harga saham dia. Tu yang macam-macam hal. Tengok hari pun jatuh lagi. Padahal dia dah duduk dekat bawah sangat dah kot. Patutnya dah boleh naik balik lah kan. Tapi dia terus jatuh sebab dia ada kes mahkamah lah ni. Kalau dia kena bayar ganti rugi lah kepada pemilik saham yang loss hari tu kan. Okay, next. Apa lagi? So, news kita dah cerita tadi. Lepas tu yang ni data window Okay, data window ni ini macam indikator apa semua tau. Tengok contoh FX. Kita ada ni lah, SMA. Okay, tak boleh. Okay, katakan kita masuk ni lah, Awesome Oscillator. Ni Awesome Oscillator. Ni ada pak AO pak. Saya buang tengok apa jadi. Buang. Mana nak buang? Ni kan. Bangkah. Nampak hilang dah AO. Nampak? Maksudnya kalau korang nak buang, korang klik sini. Ni. Nak tutup tak ada hal. Boleh tutup.
Okay, ini satu lagi dah settle. Ini hotlist tak payah, tak penting. Kalendar pun tak penting. Yang ni korang boleh tengok ending lah. Kalau nak tengok ni boleh tengok ending kat sini. Berapa bulan boleh cari sini Yang ni apa, my idea ni tak payah guna pun tak apa. Public chat pun tak payah guna. Private chat pun tak sama, tak perlu guna. Idea stream pun tak payah. Stream pun lagi lah tak payah. Ini notification ni pun tak payah, tak penting. Okay, ni order panel ni apa? Inilah paper trade. Okay, dekat trading view, korang boleh buat paper trade tau. Boleh trade demo. So, tak ada masalah lah. Kalau korang nak belajar apa semua kan, korang boleh cuba trade demo kat sini lah. So, tak payahlah guna real account. Tapi ni untuk naked je lah. Strategi tak ada Strategi tak ada. Okay, next. Apa lagi ada selain pada paper trade? Ini tak penting. Yang ni pun sama, tak penting sangat. Okay, let's enter. Okay, sebelah sini saya sudah cover habis. Lepas tu ni auto ni untuk apa auto ni korang rasa untuk apa? Okay, kau tengok Katakan chat korang ke halu-halu macam ni. Macam ni tengok kan? Tekan ni auto. Nampak? Sama juga kalau kau ubah time frame 1 minit. Jadi macam tu kan? Tekan sini. Auto kan? Okay dia. Dan dia jadi macam tu kan, tekan auto. Dia terus bagi sesuai dengan kita punya time frame lah. Dia akan bagi adjust balik. Okay, lepas tu apa lagi? Ni tadi saya dah cerita paper trading. Strategi tester, ini tak penting sangat. Find editor ni macam korang boleh masukkan indikator korang sendiri, ataupun korang boleh ambil kopi mana-mana orang punya indikator, masuk kat korang punya, letak kat find editor ni. Lepas tu korang boleh edit lagi. Maksudnya korang boleh edit macam-macam lah, korang boleh edit. Nak tambah apa ke, nak tambah EMA ke, SMA ke, macam-macam korang boleh tu. Nanti dah settle korang boleh ni, boleh save, add to chart. Nanti dia akan keluar lah indikator yang korang buat tu. Okay, text note, ini tak penting. Tapi boleh lah kalau korang nak tulis apa-apa kan. Lepas tu stock screener, dia pun macam Finviz. Sebenarnya dekat trading view pun kita pun boleh screener stock juga. Tapi kena tahulah set up apa yang kita nak perlu kita gunakan tu. Tak apa, ni akan datang kalau apa, kalau korang ada rezeki, dapatlah ni boleh lah tengok apa benda. Nak set bearish ni kan, dia keluar lah. Kita dah set dah apa macam mana kan. Jadi bila kita tekan je terus keluar apa benda yang bearish. Katakan ni Uber. Tengok Uber apa jadi. Uber. Tengok. Sideway ni. Dia apa jadi. Tak cun kan. Macam tu lah. Ni Pinterest tu hari dia orang buat duit kau juga. Get up apa masa hari tu. Tengok. Pinterest. Rasanya Pinterest hari tu. Tengok kan. Yes, ni dia. Itu hari nampak. Dia orang buat duit kau. Tahu lah macam mana dia tahu dia nak drop. Lak. Bom, meletup. Masyuk. Okay, so saya dah cover tadi apa benda tadi. Stock screener kan. Stock screener korang buat sendirilah apa benda yang korang nak. Korang boleh pilih kat sini tau. Kalau korang nak most capitalized, volume leader, top gainer, top loser, all time high. Yang mana main backup boleh klik sini, all time high, all time low, high dividend, macam-macam ada. Korang tengok sendiri lah. Ni nak cerita banyak ni kan. Okay, next apa lagi? Okay, ni tong sampah ni untuk kau delete lah. Kau lukis kan. Lukis. Kau nak delete tekan ni je. Settle. Bapak senang lah. Okay, next. Apa lagi? Okay, sekarang kita nak cerita yang bahagian kiri trading view kita. Kita nak cerita pasal bahagian kiri. Okay, yang ni Okay, cross ni kau boleh tukar lah. Kalau kau tak suka bentuk macam ni, tukar lah bentuk arrow ke eraser atau pulang lah pada korang. Tapi biasanya orang pakai kalau bukan cross, arrow lah. Jangan yang pelik-pelik sangat Lepas tu ni. Okay, ni untuk korang punya ni accessory lah. Macam korang nak buat apa kan. Macam korang nak guna, contoh korang nak guna apa, horizontal line, korang nak guna trend angle, arrow, trend line, klik je lah sini. Lagi satu, sebenarnya kita boleh adjust ni, kita boleh keluarkan mana-mana satu benda-benda yang ada kat sini, kita boleh gunakan, letak dia kat sini. Ni, sini. Saya memang buat macam ni. Contoh
Ni contohnya kita nak masukkan apa Ni lah contoh. Kita nak masukkan flat top bottom. Contoh flat top bottom. Jadi kat sini tak ada kan? Okey, klik sini je. Nampak? Dah ada. Tutup, tak ada. Ni. Nampak? Ni dah ada. Tutup. Kita tak nak kan. Contoh ni parallel channel nampak? Parallel channel. Ada tak? Ada kan? Macam tu lah. So mana satu yang aksesori yang tool yang korang nak ni, korang terus buat star. Buat star dia akan automatik pergi kat sini. Senang korang nak ambil. Tak adalah tergeh-geh nak cari kat sini. Susah. Lepas tu boleh campur. Katakan korang nak ni kan, fibo retracement. Tekan star. Wah, dia ada kat sini. Lepas tengok apa lagi boleh pakai. Tak ada lah. Ni mesti nak ni. Retaker dah ada. Brush. Katakan nak guna, klik lah. Ni kata nak guna, klik lah. Gitu ke. Senang ke. Okay, lepas tu apa lagi nak? Brush. Right, ni okay lah. Ni senang ke. Korang guna sendiri lah. Dia kena test baru kita tahu. Lepas tu ni text. Text ni korang nak tulis, katakan korang entry kat mana kat sini. Contoh. Berapa harga ni? 7789. Tulis lah 7789. Entry price 77.89. Pendek cerita, yang text ni tujuan dia untuk korang buat trading journal lah, senang cerita. Lepas buat trading journal, save terus. Nanti korang boleh tengok balik semula trading journal kau. Apa masalah kau punya trade tu? Kenapa rugi? Bila ada trading journal, senang lah nak tengok apa masalah dia. Betul? So kalau salah pun kita tak apalah, kita tahu apa salah dia. Jangan kita pun tak tahu salah apa kita, asyik loss. Loss semua. Kan? Okay, yang ni tak penting sangat lah ni. Tapi kalau korang nak explore sendiri. Lepas tu yang ni, long position, short position, forecast. Ni penting lah, date range. Date range penting. Price range pun penting. Ni penting. Date and price range. Ni tak kisah korang nak mana satu lah. Tapi macam saya selalu ambil ni lah. Price range lah selalu saya ambil. Sebab saya bukannya ni sangat pun. Yang penting saya nak tahu harga tu berapa. Lepas tu dia nak pergi ke berapa kan. Gitu je. Lepas tu apa lagi? Apa ni?